Tajuk utama malam ini, kerajaan pertimbang pendaftaran vaksinasi secara automatik. Juga 29 pekerja kilang di kompaun RM2,000. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Wan Kamarudin Ibrahim. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan akan ditambah baik melalui pelbagai aspek, antaranya penambahan pusat pemberian vaksin PPV bagi mempercepat rollout program vaksinasi. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata turut dicadangkan ialah pendaftaran vaksinasi secara automatik kepada seluruh masyarakat bagi mencapai sasaran utama iaitu imuniti berkelompok. Saya juga mendengar keluhan daripada penduduk di luar bandar, di kampung-kampung dan di pedalaman, terutamanya warga emas yang suka untuk membuat pendaftaran dan menerima vaksin ini. Saya juga telah meminta JKJAV untuk melihat semula proses pendaftaran vaksin agar dapat dipermudahkan lagi, termasuk cadangan melaksanakan proses pendaftaran secara automatik bagi memastikan seramai mungkin rakyat kita divaksinasi. Tambah beliau, dijangka lebih 300 PPV baru akan dibuka secepat mungkin bagi menambah lebih 280 PPV sedia ada di seluruh negara. Di samping itu, PPV mega juga akan terus ditambah, terutama di kawasan berkepadatan tinggi seperti Lembah Kelang, Johor, Pulau Pinang dan Sarawak selari dengan penambahan stok vaksin. Katanya lagi, unit vaksinasi bergerak turut digerakkan ke kawasan pedalaman bagi memudahkan proses vaksinasi kepada penduduk kampung, orang asli, warga emas, orang klan upaya OKU dan gelandangan. Sementara itu, Tan Sri Muhyiddin menyeru orang ramai untuk tampil sebagai sukarelawan bagi membantu melancarkan proses pemberian vaksin selain golongan belia dan badan bukan kerajaan NGO. Setakat ini, hampir 13 juta individu telah mendaftar untuk mendapatkan suntikan vaksin dan 51% daripada jumlah itu layak menerima vaksinasi. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut memaklumkan Malaysia kini antara negara tertinggi di Asia Tenggara bagi kadar vaksinasi untuk dos pertama menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK. Menurut Tan Sri Muhyiddin, kerajaan telah memberikan lebih 3 juta suntikan dos vaksin dengan lebih 2 juta penerima telah menerima satu suntikan dos vaksin COVID-19. Menurut beliau, pencapaian tersebut bukan mudah untuk dicapai kerana bekalan vaksin berada di luar kawalan kerajaan, malah perlu bersaing dengan negara-negara lain serta bergantung kepada pengeluar vaksin untuk mendapatkan bekalan. Bagaimanapun hasil persediaan awal kerajaan, Malaysia telah berjaya menjamin bekalan vaksin yang mencukupi malah melebihi daripada apa yang disasarkan sebelum ini. Menurutnya, sasaran untuk mencapai 80% populasi Malaysia menerima suntikan vaksin COVID-19 sebelum akhir tahun ini akan tercapai dengan kerjasama seluruh rakyat Malaysia. Gaji barisan menteri dan timbalan menteri yang tidak diambil selama 3 bulan mulai Jun 2021 akan disumbangkan ke dalam akaun amanah bencana sebagai membiayai perbelanjaan berkaitan COVID-19. Dan perkara itu dinyatakan Kementerian Kewangan dalam satu kenyataan media hari ini. Kenyataan media itu turut menyebut potongan sebahagian imbuhan tetap kerajaan ITK ataupun imbuhan tetap khidmat awam ITKA penjawat awam selama 3 bulan mulai Jun 2021 juga akan disumbangkan ke dalam akaun yang sama. Selain itu, pihak awam dan sektor swasta juga boleh menyumbang ke dalam akaun amanah bencana yang ditubuhkan. Ia bagi menyalurkan bantuan kepada mangsa-mangsa bencana, bantuan untuk mengurangkan risiko bencana serta pengurusan mangsa bencana termasuk bencana penularan COVID-19 yang sedang melanda negara dan seluruh dunia. Selaras dengan Akta Cukai Pendapatan 1967, semua sumbangan kepada akaun amanah bencana oleh individu maupun syarikat korporat layak mendapat potongan cukai. Seramai 29 pekerja kilang di kampung Aceh lumut di kompaun RM2,000 setiap seorang selepas didapati gagal mengemaskini status kesihatan dalam aplikasi My Sejahtera. Ketua Polis Daerah Manjung, ACP Nur Omar Sapi berkata, kompaun itu dikeluarkan dalam pemeriksaan pematuhan prosedur operasi standard SOP
PKP 3.0 di 2 buah kilang di sekitar daerah itu hari ini. Pekerja yang kita compound tadi, kebanyakannya adalah kesalahan tidak mengupdate status kesihatan dalam aplikasi MySejahtera, status kesihatan harian, secara harian dalam aplikasi MySejahtera. Yang mana dalam SOP memang diwajibkan untuk mengupdate status kesihatan. Menurut ACP Nur Omar, dalam operasi pertama, seramai 29 individu di kilang minyak dan gas dikenakan kompaun selepas didapati tidak mengemaskini status kesihatan dalam aplikasi MySejahtera. Katanya, 2 lagi pekerja di kilang pemprosesan makanan turut di kompaun atas kesalahan sama. Sementara itu, mengulas mengenai mengemaskini status kesihatan dalam aplikasi MySejahtera, ujar ACP Nur Omar, peraturan itu hanya terguna pakai untuk sektor penghilangan dan pembuatan. Katanya di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit, Akta 342, setiap pekerja perlu memaklumkan status kesihatan secara harian melalui aplikasi MySejahtera. Justru beliau meminta orang ramai supaya tidak salah faham dengan tindakan kompaun yang dikeluarkan itu kerana ia termaktub khusus untuk pekerja sektor penghilangan dan pembuatan dalam sektor ekonomi perlu. Tambah ACP Nur Omar, dalam pemantauan yang sama, 2 pengusaha kantin turut di kompaun masing-masing RM10,000 kerana gagal mematuhi SOP penjarakan fizikal. Industri insurans dan takaful di Malaysia telah mendapat permintaan tinggi daripada orang awam sepanjang pandemik COVID-19. Dan itu jelas perunding takaful Azri Muhammad selepas melihat ramai yang sudah mula sedar akan kepentingan melindungi nyawa dan kesihatan keluarga menggunakan plan-plan yang ditawarkan oleh syarikat-syarikat takaful. Of course kita dapat lihat ada peningkatan yang agak mendadak dari sudut demand ataupun dari sudut permintaan berkaitan dengan plan yang pertama melindungi kita punya nyawa ataupun kita panggil plan hibah lah. Kalau dalam insurans dia panggil life insurance, kalau dalam takaful kita panggil sebagai hibah. Dia bermaksud dia memberi manfaat bila kematian berlaku. Jadi ini antara salah satu permintaan yang agak tinggi, plan yang mendapat permintaan yang agak tinggi ketika pandemik ini berlaku. Tambahnya, selain pelan perlindungan nyawa, pelan perubatan atau medical card juga dilihat mendapat permintaan yang tinggi. Bagaimanapun jelasnya, kesedaran itu mungkin terbatas bagi sesetengah individu memandangkan harga pelan insurans, hibah dan takaful berpotensi terpaksa dinaikkan sedikit dan itu membuatkan terdapat golongan yang tidak mampu membayarnya setiap bulan. Dan bila kes meningkat, risiko meningkat, maka kita kena akui dari segi harga pasaran ataupun harga plan tersebut pun takut ada kenaikan sedikit. Jadi kesedaran ada, orang nak memiliki plan takaful, tapi untuk kita memilikinya, kita punya kuasa membeli tadi agak rendah. Jadi kita punya bajet nak dapatkan plan yang sesuai dengan diri kita tu takut tak mencukupi. Dalam pada itu, pada masa akan datang, beliau berharap orang ramai terus sedar akan kepentingan hibah dengan tidak menganggap perkara itu sebagai satu pembaziran. Status sebagai orang kurang upaya OKU bukanlah penyebab untuk tidak dapat menabur bakti kepada masyarakat. Dan berbekal semangat itu, Muhammad Ammar Ikhwan Saad, 22 tahun, menyumbang keringat bagi menguruskan jenazah pesakit COVID-19. Dia yang mesra disapa dengan panggilan Ammar bersama-sama 11 ahli pertubuhan bukan kerajaan NGO daripada tim Belia Don Pantai Merdeka, tim Amal Mabrur, tim van jenazah percuma Sungai Petani VJSP dan petugas Kementerian Kesihatan Malaysia KKM membantu menyempurnakan pengemumian jenazah seorang wanita yang meninggal dunia akibat COVID-19. Jenazah itu selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Haji Kudung, Kota Kuala Muda, Kedah. Tiada jari kaki dan jari tangan bukan penghalang untuk Ammar menawarkan diri menjadi sukarelawan. Malah dia tidak kekok untuk memegang cangkul dengan caranya tersendiri. Bagaimanapun, anak kedua daripada 4 beradik itu tidak mengambil mudah soal keselamatan. Beliau tetap memakai pakaian perlindungan diri PPE dan mematuhi prosedur operasi standard SOP sepanjang melakukan tugasan. Beliau menyifatkan peluang menguruskan jenazah COVID-19 satu pengalaman berharga buatnya kerana ini kali pertama beliau melakukannya.
Di Pahang, sekumpulan anak muda daripada Majlis Mahasiswa Anak Pahang, MAMPAN, berganding bahu menghulurkan bantuan bagi meringankan bebanan petugas barisan hadapan. Dan selain membantu menguruskan proses pendaftaran, mereka juga diberi tanggungjawab memudahkan pergerakan warga emas yang memerlukan perkhidmatan kerusi roda selain memberi penerangan ringkas kepada orang ramai mengenai kepentingan vaksin dalam mengawal penularan wabak COVID-19. Yang di-Pertua Mampan, Said Amirul Rashid Said Muhammad Sukri berkata, program sukarelawan bermula hari ini membabitkan 70 ahli Mampan yang terdiri daripada pelajar institusi pengajian tinggi IPT yang berasal dari Pahang. Mereka ditempatkan di 11 klinik kesihatan di sekitar Kuantan bagi membantu orang ramai terutamanya warga emas. Sebenarnya ini adalah dia bukan permintaan tapi idea kami sendiri. Sebenarnya inisiatif kami sendiri untuk membantu kerajaan negeri kita serta frontliner-frontliner bagi meringankan beban mereka sebab kita tahu frontliner kita semua dah penat. Jadinya apa guna mahasiswa-mahasiswa yang duduk di rumah kan hanya kelas, jadinya kami mahasiswa turun sekali untuk membantu frontliner ini insya-Allah. Program sukarelawan ini adalah inisiatif bersama Pusat Khidmat Komuniti Mahasiswa dan mendapat sokongan penuh daripada Yayasan Pahang dan Majlis Tindak Sosial Negeri. Mampan kini sedang berbincang dengan kerajaan negeri untuk memperluaskan khidmat sukarelawan itu ke daerah lain. Sementara itu, pakar kesihatan awam Klinik Kesihatan Balok Dr. Nur Hayati Sharman Hamsi Rosti berkata, kehadiran sukarelawan bagi membantu melancarkan proses vaksinasi sangat dialu-alukan dan berharap pembabitan sukarelawan seperti itu dapat diteruskan secara konsisten. Setiap hari pun kami bekerja, jadi weekend pun ada yang on call. Maksudnya tidak bolehlah keseluruhan staf kami untuk membantu kami. Dengan adanya sukarelawan, mereka dapat membantu kami lah dari segi meringankan beban untuk pengurusan pesakit terutamanya. Menurutnya, kira-kira 600 penerima vaksin dijadualkan hadir ke klinik kesihatan itu pada hujung minggu dan bantuan sukarelawan sangat diperlukan, terutamanya membabitkan proses pendaftaran. Edar dadah dengan Korea. Upah RM1,000 setiap paket dadah yang dihantar melalui khidmat kurier. Jadi itu modus operandi sebuah sindiket pengedaran dadah yang didalangi 3 lelaki tempatan, dan taktik sindiket itu bagaimanapun terbongkar dalam beberapa siri serbuan polis di Ceras, Kepong dan Balakong pada Rabu dan Khamis lepas. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya ACP Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid berkata, jenayah sindiket itu dikesan hasil aduan terdapat 4 bungkusan mencurigakan di pusat kurier dekat Petaling Jaya pada 2 Jun lalu. Bertindak atas maklumat itu, pemeriksaan dilakukan dan mendapati kotak berkenaan mengandungi alat permainan kanak-kanak. Di dalamnya terdapat paket aluminium yang mengandungi bahan serbuk putih disyaki heroin seberat 408 gram. Siasatan lanjut membawa polis ke sebuah kedai serba neka di Batu 9 Ceras pada hari sama. Yes. Packing ini untuk market luar negara. Ya? Sekarang ini mesti ada siasatan kami lagi. Setakat ni tiga-tiga ditangkap ni mereka mempunyai links antara satu sama lain. Dia upah untuk satu kurier ni 1,000 upah dia. Satu delivery 1,000. 2 suspek ni adalah penganggur dan satu ni seorang ni suspek ketiga ni seorang mekanik bengkel. Tapi ikut shipment tu satu delivery dia ada 1,000. Setakat ni yang kita syaki dia telah buat lebih kurang ada 11 penghantaran. Bermula daripada awal bulan, daripada dalam masa sebulan ni lah. Dia berpasti dalam masa sebulan. So kita jangka dah lebih kurang 11 delivery telah dibuat oleh sindiket ni. Kita syaki mereka menjalankan operasi ni semasa PKP. Pada 3 Jun, soal siasat membawa penahanan 2 lagi lelaki berusia 24 dan 32 tahun yang ditangkap di 2 serbuan bersingan dekat sebuah apartmen di Kepong dan Taman Tameng Jaya Balakong. Pelbagai barangan rampasan termasuk pelbagai not mata wang asing, barang kemas dan 2 buah kenderaan mewah. Nilai sitaan harta melebihi 1.143 juta ringgit, manakala jumlah rampasan dadah bernilai hampir RM50,000. Ketiga-tiga suspek ditahan reman 7 hari bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952.
Dalam pada itu, 5 individu yang aktif mencuri kenderaan di sekitar kawasan Petaling Jaya berjaya diberkas dan kesemua suspek termasuk 2 lelaki warga asing ditahan dalam 2 serbuan berasingan di kawasan Desa Mentari, Petaling Jaya, Khamis lalu. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya ACP Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid berkata, polis mengesan kegiatan mereka hasil laporan seorang lelaki yang kehilangan kenderaan jenis Perodua Kembara pada 28 April lalu. Bertindak atas maklumat itu, polis menemui semula kenderaan berkenaan yang diletakkan di tepi jalan PJS 2B Desa Mentari. Ketika serbuan, 2 suspek berusia 30 dan 33 tahun sedang meleraikan kenderaan curi berkenaan. Soal siasat membawa polis ke tempat barangan lusuh dekat kawasan berdekatan. 3 lelaki berusia 22 hingga 36 tahun ditangkap bersama beberapa komponen kenderaan yang sudah dileraikan. Pemeriksaan dalam premis haram tersebut telah membawa kepada penemuan pelbagai jenis kenderaan dalam keadaan tidak sempurna yang disyaki hasil curi dan lain-lain barangan yang turut dirampas untuk serta selanjutnya. Antaranya barangan dirampas adalah 5 buah telefon bimbit, 13 buah rangka kenderaan berbagai jenis yang telah dileraikan dan semakan mendapati 6 daripadanya adalah merupakan kenderaan yang telah dilaporkan hilang. Dengan penahanan suspek, polis berjaya menyelesaikan sekurang-kurangnya 9 kes curi kenderaan. 3 daripada suspek yang ditangkap juga memiliki sekurang-kurangnya 2 hingga 12 rekod jenayah dadah. Kesemua suspek direman selama 4 hari dan siasatan dilakukan mengikut Seksyen 379A Kanun Keseksaan. Aduan penipuan transaksi di dalam talian menunjukkan peningkatan termasuklah kes penipuan pembelian kenderaan secara online. Dan menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HGP, Dato' Rasul Wahid, setakat Mei tahun ini 12,140 aduan sudah diterima termasuk 4,963 membabitkan transaksi online. Menurutnya, pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pelbagai fasa sejak Mac 2020 menyebabkan pengguna beralih kepada pembelian secara dalam talian. Namun, ada pihak tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan mengaut keuntungan mudah dengan cara menipu. Urusan berkaitan dengan online diharap pengguna berhati-hati. Artinya menyemak ketulinan ataupun genuinity produk tersebut ataupun company yang menawarkan online tersebut sebelum membuat apa-apa bayaran. Kerana saya baca ada sampai ditipu sehingga RM60,000, ada yang ditipu sampai RM40,000. Jadi ini amat malanglah. Tambahnya, KPDN HGP telah menerima 19 aduan membabitkan penipuan jual beli kenderaan dalam talian sejak tahun 2020. Justru pihaknya sedang merangka mekanisme terbaik dalam menangani isu penipuan transaksi dalam talian. Antaranya termasuklah cadangan melaksanakan lesen khas perniagaan online yang kini sedang diperhalusi. Terdahulu, media melaporkan kes penipuan pembelian online meningkat 94.5% sepanjang Januari hingga Mei 2021 berbanding tempoh sama tahun lepas. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman, Datuk Muhammad Kamarudin Maddin berkata, 461 kes penipuan yang dilaporkan sepanjang 5 bulan tahun ini melibatkan kerugian mencecah RM5.43 juta. Zakat Pulau Pinang ZPP memperuntukkan RM1.5 juta untuk mengagihkan bantuan kecemasan makanan kepada kira-kira 10,000 penduduk negeri itu yang terjejas dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 dan Kawalan Pergerakan Penuh. Jadi Ketua Pegawai Eksekutifnya Amran Hazali berkata ZPP turut mendapat kebenaran Majlis Keselamatan Negara MKN untuk bergerak di kawasan yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD, iaitu di Mukim 12 Bayan Lepas Pulau Pinang bagi menghantar makanan kepada penduduk yang terjejas. Jelas Amran, pihaknya mula menggerakkan pasukan khas untuk mengagihkan bakul makanan kepada penduduk yang terjejas dengan inapan kasih sayang Pongsu Seribu Kepala Batas sebagai pusat pengumpulan di seberang perai. Dan setiap keluarga yang layak akan diberikan makanan, bahan-bahan makanan, bahan-bahan masakan yang bernilai RM150
satu nilai yang lebih tinggi daripada biasalah. Biasa RM100 saja, kali ini kita berikan RM150 sebab kita tak tahu bilakah tempoh ini tempoh PKP akan tamat, maka kita lebihkan sedikit stok makanannya. Menurut Amran, penerima bantuan kecemasan makanan bukan hanya asnaf atau penerima bantuan asal ZPP, malah juga mereka yang kehilangan pekerjaan atau hilang punca pendapatan susulan pelaksanaan kawalan pergerakan penuh. ZPP menjangkakan seramai 300 hingga 400 keluarga mendapat bekalan makanan yang dihantar setiap hari dan membuat pemantauan jika berlaku peningkatan permohonan untuk bantuan tersebut. Ada juga penerima bantuan terdiri daripada mereka yang positif COVID-19 dan terpaksa menjalani kuarantin di rumah sekaligus berdepan masalah terputus bekalan makanan. Mereka yang ingin memohon bantuan bakul makanan boleh menghubungi talian hotline ZPP atau mengisi borang dengan disertakan salinan MyCard untuk semakan. Bagi memudahkan golongan terjejas akibat pandemik COVID-19 mendapatkan bekalan makanan secara percuma, Yayasan Amal Malaysia menjalankan program Amal Kongsi Rezeki hasil kerjasama Yayasan Amal dengan kedai serba nikah milik orang Islam. Pengarah programnya Saifullah Hussein berkata projek ini bukan sahaja memudahkan mereka yang memerlukan mendapat bekalan makanan, malah penyumbang yang ingin berkongsi rezeki juga dapat menyalurkan sumbangan melalui projek ini. Kita buat satu rak yang fleksibel, mudah diurus untuk dan kita kempenkan supaya masyarakat penyumbang boleh datang menyumbang ke kedai, berbelanja sahaja di kedai, beli barang lebih sikit, menyumbang. Kemudian selepas dia orang menyumbang, kita kempen juga untuk mereka golongan asnaf datang saja ke kedai, ambil barang, pergi ke kaunter, daftarkan barangan yang mereka perlukan. Jadi ambil sekadar perlu. Setakat ini, 11 buah rak amal kongsi rezeki ini telah ditempatkan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Johor dan menyasarkan akan diperluaskan di setiap negeri seluruh negara. Justru katanya, orang ramai atau mana-mana pihak yang ingin bekerjasama dalam menjayakan program ini dengan menyediakan rak amal kongsi rezeki boleh berhubung dengan Yayasan Amal Malaysia untuk mendapatkan maklumat lanjut. Berkelakuan tidak senonoh di masjid, lelaki ditangkap. ...23 peserta larian di timur Baitul Maqdis cedera apabila polis Israel melepaskan gas pemedih mata dan bom tangan pegun. Dan acara larian itu diadakan sebagai solidariti bersama keluarga Palestin yang diusir dari kediaman masing-masing. Ratusan peserta menyertai acara larian sejauh 3.5 km yang bermula di Sheikh Jarrah dan berakhir di Silwan. Golongan muda yang menyertai acara itu sekadar menyanyi, bersorak dan bergembira kerana berjaya menamatkan maraton. Peserta larian memakai kemeja T yang bertulis nombor 7,850 merujuk kepada jumlah penduduk yang diusir di bandar itu. Dalam pada itu, beberapa video memaparkan polis Israel memukul peserta larian tersebar di media sosial. Menurut wartawan Al Jazeera, pasukan keselamatan Israel menyerang peserta larian dengan peluru pegun untuk menyuraikan mereka meskipun acara berkenaan berjalan dengan tenang. Seorang peserta larian, Jalal Abu Kathir, memberitahu dia dipukul 6 kali hanya kerana berlari di dalam bandar itu. Tunjuk perasaan menentang pengusiran rakyat Palestin di Sheikh Jarrah pada bulan lalu kerap kali berakhir dengan tindak balas ganas oleh pasukan keselamatan Israel. Lebih 1 juta dos vaksin COVID-19 keluaran AstraZeneca disumbangkan kerajaan Jepun kepada Taiwan. Ketika negara itu sendiri sedang bergelut untuk mendapatkan vaksin, dan Menteri Luar Jepun Toshimitsu Motegi berkata Jepun menerima permintaan daripada pelbagai negara bagi mendapatkan vaksin. Setakat ini, Jepun telah memuktamadkan urusan pengantaran 1.24 juta dos vaksin AstraZeneca yang dihasilkan di Jepun untuk diberikan kepada Taiwan secara percuma. Pengantaran vaksin itu diuruskan kedutaan Taiwan dan dijangka tiba di negara itu hari ini. Buat masa ini, Taiwan kembali dilanda lonjakan kes COVID-19 setelah menjadi antara negara contoh dalam mengawal penularan pandemik itu. Sebanyak 10,000 kes dicatatkan sejak beberapa minggu dan 166 kematian susulan satu kluster dikesan dalam kalangan juruterbang. Dalam pada itu, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen sebelum ini menuduh China
terlibat campur tangan dalam usaha negara itu untuk mendapatkan vaksin Pfizer. Negara itu memiliki perjanjian awal kira-kira 30 juta dos vaksin, namun setakat ini hanya menerima 726,000 dos vaksin AstraZeneca dan 150,000 dos vaksin Moderna untuk 23.5 juta rakyatnya. Di Indonesia, seorang lelaki bertindak melampau batasan dengan berkelakuan tidak senonoh terhadap 2 jemaah wanita yang solat di sebuah surau. Dan kejadian tersebut dirakam kamera litar tertutup CCTV dan menimbulkan kemarahan orang ramai. Dalam kejadian di Surau Al-Amin, daerah Jatinegara di Jakarta Timur itu, seorang lelaki memakai baju T berwarna kelabu dan kain pelikat dilihat memasuki ruang solat wanita. Ketika salah seorang jemaah sedang solat, lelaki itu melondehkan kain yang dipakai dan berdiri di belakang wanita tersebut sambil berkelakuan tidak senonoh. Dia kemudian pergi ke arah seorang lagi wanita dan melakukan aksi serupa. Namun, salah seorang jemaah kemudian menyedari perbuatan lelaki tersebut dan menghalaunya keluar. Lelaki itu berjaya ditangkap polis Jatinegara. Itu sekian berita Al-Hijrah. Terima kasih menonton. Saya Wan Kamarudin Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri baik-baik dan selamat malam.